Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya kali ini, Muhammad Azuri Zakaria di dalam channel Try TV. Okey, hari ini saya akan bercerita, berkongsi pengalaman apa yang saya tahu dan sedikit pengetahuan apa yang saya tanya kawan-kawan serta rujukan daripada beberapa sumber. Okey, topik yang saya akan bicarakan ini adalah mengenai 3 jenis tayar. Yang pertama, tayar tubular, tayar clincher dan tayar tubeless. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebagai disclaimer, saya dekat sini saya bukanlah seorang pro triathlete, pro Ironman, ataupun bukannya mekanik basikal. Saya hanya adalah seorang peminat biasa dalam sukan triathlete ni. Jadi saya kongsikan apa yang saya tahu. Jika ada apa-apa kesalahan fakta ataupun yang tak betul, boleh komen dekat saya punya ruang channel ni. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Okey, pertama sekali saya nak ceritakan tentang tayar tubular. Okey, tayar tubular ini tayar yang paling saya suka sebab kebanyakan tayar saya menggunakan tayar tubular. Adalah satu dua. Minggu lepas pun saya ada tayar satu, tayar clincher, tapi saya dah jual dah. Okey, tayar tubular ni dia, saya cerita kelebihan dia. Kelebihan dia ni dia sebenarnya berat dia lebih ringan berbanding tayar clincher berbanding dengan tayar tubeless. Lebih kurang range antara 200 gram plus minus macam tu dah. Lebih kurang dia punya berat lebih ringan daripada tayar clincher ataupun tayar tubeless. Okey, sebab apa dia ringan? Sebab tayar tubular ni tube dia built in terus dekat dengan tayar. Contohnya macam ni. Okey, ini contoh tayar tubular daripada brand Victoria. Yang ni jenis training. Kalau dekat sini kita tengok ada jenis training, all round, racing, pro series. Tapi yang ni jenis training. Okey, tayar tubular ni dia macam ni. Dia punya tube berada di dalam ni. Boleh tengok gambar rajah yang saya dekat saya punya ni. Dia punya tube built in di dalam ni. Jadi kita tak nampak dia punya tube dalam. So dia punya valve apa semua dah ada dekat tayar ni. Jadi kita hanya pasangkan dekat rim yang tubular, lepas tu boleh terus pump je. Cara pasang dia macam saya dalam tutorial saya yang lepas, kita boleh pasang hanya menggunakan tape saja. Kalau dulu kita install dengan menggunakan gum. Okey, ini adalah contoh tayar tubular. Dia ringan sebab dia dah built in dengan sistem tube dia dalam. Kita tak panggil tube, tapi sistem dia dalam tu dia dah ada dalam ni. Dia tidak berasingan macam tayar clincher. Okey, kebanyakan orang menggunakan tayar tubular ni adalah untuk speed, untuk racing, untuk dalam pertandingan. Sebab apa? Dari segi rolling resistance dia, tayar tubular ni adalah lebih rendah. Rolling resistance maksudnya rintangan dia putaran dia tu berada bila kayu atas jalan, dia lebih kurang rintangan lah. Maksudnya kalau bahasa kampung, seret dia kurang lah. Disebabkan oleh sistem built-in tube dia di dalam tayar tu sendiri. Okey, kalau kita tengok dari segi rim, untuk tayar tubular dia tidak ada cangkuk. Dia tidak ada cangkuk macam tu. So bila tidak ada hook untuk memegang tayar. Jadi kekurangan hook tu dah menyebabkan wheelset ni bersama dengan tayar jadi lebih ringan. Okey. Jadi itu antara kelebihan tayar tubular. Yang kedua, dia ni biasanya diguna pakai oleh pro atlet. Ini saya walaupun tak pro, saya pakai juga. Sebab apa? Bila di dalam bagi setengah pro, dia mengambil kira segala benda. Every single, kalau macam kita kayu biasa-biasa, mungkin setakat berat sikit tu okey, tapi setakat rolling resistance sikit tu okey. Tetapi bagi sains sukan, bagi pro atlet,
dia akan mengambil kira semua ni. Sebab tu jadi kebanyakan triathlete, pro athlete ataupun cyclist yang masuk pertandingan, dia akan pakai tayar tubular. Okey, itu antara beberapa dia punya kelebihan lah. Cuma kekurangan dia adalah tayar ni sebenarnya lebih mahal lah. Lebih mahal berbanding clincher, lebih mahal berbanding tubeless. Harga bagi tayar tubular sekitar 180 hingga 300 lebih lah. Itu bergantung kepada punya spek. Macam saya tunjuk spek tadi, ada spek untuk training, ada spek untuk medium, ada spek untuk racing. Okey. Juga bergantung kepada brand. Jadi itu adalah antara ciri-ciri pro and con ada tayar tubular. Saya macam ni pun kebanyakan WeSet high profile menggunakan tayar tubular. Macam saya cakap, biasanya orang pakai WeSet high profile ni untuk event, untuk pertandingan racing. Macam ni tayar ni jenis sprint, dia tidak macam tak ada bunga. So macam high profile macam ni, macam disc, WeSet disc macam ni, semua kebanyakannya menggunakan tubular tayar. Jadi kita boleh tengok kat sini kenapa pro memilih tayar tubular ni. Sebabkan oleh mungkin salah satu dia rolling resistance dia lebih kurang, dia lebih ringan. Itulah biasanya orang pilih. Untuk dari segi harga, mungkin pro atlet ke apa semua dia tak kira, mungkin dia ada sponsor ke apa semua. Tapi dari segi untuk performance, dua faktor tu menyebabkan dia lebih digemari oleh untuk atlet-atlet untuk masuk event. Okey, itu untuk tayar tubular. Seterusnya kita pergi kepada tayar clincher. Okey, tayar clincher ni kebanyakan pakai oleh ramai orang lah. Sebab kebanyakan biasanya basikal didatang dengan tayar clincher. Tayar clincher ni dia beza sikit dengan tayar tubular. Tayar tubular dia tube dia dah built in dalam tu, tetapi tayar tubular ni dia pakai tube. Macam ni. Okey, ini tayar biasa, tayar tubular biasa. Okey, dia ada tube macam dia tayar macam ni, lepas tu dia akan ada tube macam ni lah. So rim dia pun biasanya rim dia macam ni. Dia akan ada hook dekat sini. Okey, ini salah satu rim training saya. Tapi kalau rim carbon pun dia akan lebih berat sikit daripada tayar tubular. Sebab apa? Binaan hook ni pun dah menyebabkan dia berat. Yang kedua, satu tube ni sendiri dah ada dia punya berat sikit. Tayar ni pun dah ada punya berat. So bila campur semua ni, dia jauh lebih berat, lebih average macam saya cakap dia, lebih kurang dalam 200 hingga 200 lebih gram berbanding tayar tubular. Okey. Ini biasa-biasanya memang ramai pakailah. Kebanyakan basikal memang akan pakai tubular. Sebab apa? Dia antara kelebihan dia senang lah. Senang nak tukar tube. Tube ni kebanyakan boleh dapat di mana-mana. Jadi kalau nak bawa dia pun lebih senang bawa tube je. Jadi nak tukar dia pun, kalau cyclist biasa kalau lalu je dalam 10 tu mungkin 9 akan pakai clincher. Okey, cuma kelemahan dia adalah satu, dia ni adalah dari segi rolling resistance dia lebih berat daripada berbanding tayar tubular. Lebih berat. Maksudnya dari segi geseran dia tu ke jalan tu, dia lebih resisten, dia tu lebih tinggi berbanding tayar tubular. Yang kedua, kalau siapa pakai tayar clincher ni tak bocor, tak sah lah. Jadi kalau tengok bila cycling tepi jalan kadang sampai kalau kena tajam sikit je, dawai kokok stapler sikit pun dia akan bocor. Kadang-kadang ada benda yang kita install tak betul, dia punya tube tu mengelipat dalam ni pun dia boleh bocor. Itu antara kelemahan tayar clincher yang saya nampak lah. Okey, yang lain tayar clincher ni harga dia murah, jauh murah lebih berbanding dengan tayar tubular. Sebab kalau kita pergi dekat pasaran, harga RM30, RM40, RM50 pun sudah ada. Dan tapi harga mahal pun ada. Untuk yang 180, 200, 200 lebih pun ada. Tapi harga bermula dengan memang rendah, memang banyak dekat pasaran. Dan kedai-kedai basikal biasa-biasa ni pun, kat kampung ni pun memang ada jual tayar clincher ni. Okey, ini adalah salah satu contoh rim clincher lah. Dia akan pakai tube macam ni serta tayar macam ni.
Okey. Seterusnya, kita pergi kepada tayar yang ketiga. Okey, tayar ketiga ni kalau dulu saya pun berfikiran benda ni sama ke dengan tayar tubular. Itu tayar tubeless. Okey, tayar tubeless ni sebenarnya terus terang saya cakap saya tak pernah pakai dia. Okey, saya tak pernah pakai. Cuma dia ni sebenarnya lebih kurang similar sama dengan tayar clincher. Dia punya bentuk tayar dia lebih kurang macam ni je, cuma dia punya dekat rim tu pun dia ada hook juga untuk cangkuk tayar ni. Tetapi dia tidak ada tube. Okey. Itu adalah dia punya dari segi rolling resistance dia lebih baik daripada tayar clincher, dan kadang-kadang setengah ujian tu menunjukkan dia lebih baik daripada tayar tubular. Maksudnya dari segi berat pun sama. Berat dia lebih kurang dengan tayar tubular, tetapi lebih ringan daripada tayar clincher. Okey, tayar tubeless ni struktur dia lebih kurang sama je dengan tayar clincher, cuma dia bila pasang kena masukkan seal. Bila dah pasang, dah install dekat dengan dia punya wheelset tu, dekat rim tu, selepas pasang pump sikit, kita kena taruh sealant ni, sama ada sealant ni tayar sealant ataupun lebih kurang macam ni punya brand, macam-macam brand lah. Dia punya kelebihan pula, bila berlakunya bocor kecil-kecil tu, sealant tu akan menutup dia punya ruang bocor tu, so boleh jalan lagi, no problem. Itu punya kelebihan dia. Dan rolling resistance dia lebih baik daripada tayar clincher, dan lebih kurang sama dengan tayar tubular. Itu adalah cuma macam saya cakap dia, kalau dulu bukan dululah, kebanyakan tayar tubeless ni dipakai dekat tayar macam tayar jenis gravel, tayar MTB. Saya tak tahu kenapa dekat tak banyak, saya tak jumpa lagi yang kawan-kawan yang terdekat yang pakai tayar tubeless. Kalau tayar tubular ada, tayar clincher memang ramailah. Okey. Itu adalah perbandingan ringkas 3 jenis tayar tadi. Jadi boleh tengok gambar rajah saya yang saya attach sikit dekat saya punya video ni, sebab saya terangkan secara ringkas je. Sebab kalau dulu saya confuse juga antara tayar tubeless dengan tubular. Mungkin tadi pun saya tersilap sebut ada tubeless, tubular. Dulu saya ingat benda sama, rupanya berlainan. Kalau clincher tu kita dah biasa dengar pakai tube, tapi tubeless ni dia memang tidak ada tube. Lebih kurang dia punya struktur dia lebih kurang macam clincher, tetapi dia ada valve yang berasingan dan dipakai sealant. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya kali ini. Semoga saya rasa ringkas je, semoga ia bermanfaat. Jadi kalau minta maaf kalau ada salah dan silap atau fakta ataupun kadang saya bila cakap tersasul. Jadi itu saja perkongsian daripada saya kali ini. InsyaAllah jumpa lagi pada video akan datang di channel Try TV. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.